Kembali kita ke segmen Museumku, Warisanku. Pada kali ini kita bawakan topik pengurusan koleksi mengikut piawaian antarabangsa. Dua narasumber kita sudah pun hadir ni Wali. Di sebelah kiri saya kita ada Puan Nora binti Haji Abdul Kadir. Assalamualaikum Puan. Apa kabarnya hari ini? Suara sekarang ini ada demam kejohanan sukan rumah-rumah Kementerian Kebudayaan Bilangan. Benar-benar sudah menyokong tu sampai suara pun sarut. Okey, tapi alhamdulillah berkesempatan bersama dengan Puan pada pagi ini, tapi Puan tidak keseorangan. Kita bawakan lagi narasumber kita yang mulia Tuan Azri bin Zuwadi, merupakan pembantu pendaftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Ida nervous first time. Baru nervous lah juga. Baru nervous. Udah on air baru nervous. Tidak apa-apa lah. Kita ni sama-sama. Kira kita just macam go through with it lah saja. Ya, tidak apa-apa. Kami pun dah sabar ni kan bertanyakan soalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, pengurusan koleksi mengikut piawaian antarabangsa. Kita tanyakan pada Puan Nora dahulu. Apa sebenarnya, tadi sudah saya tanyakan juga pada penonton, apa kan piawaian ni? Jadi mungkin Puan dapat kongsikan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan piawaian antarabangsa ini. Okay. Terima kasih Puan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Museum ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan ke segmen Museum Kewarisanku kali ini. So kali ini Jabatan Museum ingin mengkongsikan apa-apa latihan yang telah diikuti oleh para warga museum di luar negara, seperti yang adalah mengikuti latihan di ICROM yang berkaitan dengan kepakaran museum lah. Okey. So pada soalan Puan tadi tu, piawaian antarabangsa bagi pengurusan koleksi museum adalah piawaian yang dibangunkan oleh Badan Piawaian Antarabangsa seperti ICROM. Okey. ICROM ini adalah International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. Ia punya maksud ICROM itu. Okey. Okey. ICROM iatah yang digunakan untuk piawaian yang digunakan antarabangsa yang digunakan oleh seluruh museum di dunia ni lah. So ada piawaian ni dapat digunakan secara teruslah atau ia disesuaikan lagi dengan negara itu sendiri. Okay. So ICROM ini organisasi yang mempromosikan pemeliharaan bagi semua bentuk warisan budaya yang di seluruh di dunia inilah, di serantau. Okay. Walaupun banyak yang telah ditulis mengenai dengan pengurusan penstoran ataupun stor penyimpanan koleksi di museum-museum, masalah yang dihadapi oleh kebanyakan museum ialah cara untuk memperbaiki keadaan penyimpanan bahan artefak yang sedia ada, yang semakin merosotlah ia punya penyimpanan itu dari masa ke semasa. Jadi ICROM ini membantu piawaian standard ini yang diolahkan oleh pihak ICROM ini membantu museum untuk mengurus koleksi dalam simpanan stor penyimpanan stor museum lah. So ICROM ada menubuhkan ataupun membangunkan kaedah RIOC namanya. RIOC ini reorganization sebagai alat praktikal untuk kaki tangan museum dan untuk menyediakan bahan-bahan sumber bagi program latihan dan strategi kemuziuman lah. Kaedah RIOC ini sejak digunakan di 171 museum sudah dan di 42 negara, termasuklah Jabatan Museum-Museum sendiri. So melalui bengkel praktikal dan ada mentor juga disediakan oleh pihak RIOC ini, dan latihan-latihan sama ada mengikutinya secara langsung ataupun secara dalam talian lah.
So di sana durang anulah manukan piawaian antarbangsanya tu. Reorg ini tadi ya, reorganization maksudnya di sana ya. Alhamdulillah. Kalau di negara kita di Brunei Darussalam ni, ianya sudah mulai diterapkan macam mana ni Puan? So latihan. Ya, kita beralih kepada Yang Mulia Tuan Azri bin Zuwadin ya. Mungkin boleh dikongsikan ya, Tuan Azri, adakah pegawai dan juga kaki tangan muzium mengikuti latihan ke arah perkara tersebut ni? Okey. Latihan ini dilakukan secara talian kita. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah memberikan kebenaran dan mencalonkan saya Azri Zuwadi dan juga Puan Nora untuk mengikuti latihan ini. Projek ini kira memerlukan kumpulan petugas untuk mengikuti kepakaran yang masing-masing lah. Modulnya bermula dari bulan September hingga Disember 2021 yang lalu dan diteruskan bimbingannya secara online hingga April 2022. So kira next year-nya lah untuk untuk peserta RIOK itu melaksanakan projek RIOK mereka masing-masing. Objektif utama kursus 7 bulanannya untuk membantu peserta meningkatkan pengurusan koleksi institusi mereka dan mengoptimumkan penggunaan ruang simpanan mereka, sekaligus memastikan koleksi muzium atau koleksi mereka sendiri tahan lama. Peserta muzium-muzium yang terpapit melaksanakan pelbagai aspek projek dengan teliti, termasuk menyusun semula objek dalam simpanan dan memikirkan semula cara penyimpanannya, menambah baik prosedur penyelenggaraan, mengemas kini pangkalan data koleksi dan banyak lagi. Semua pelatih berdedikasi untuk membimbing peserta secara atas talian dorang kira mengajar kami mengajar dan kira sharing lah dorang punya knowledge atau melalui pelatih ini tadi dari mana nih Tuan? Apa? Pelatih ini datang dari mana? Yang pihak ICROM kita yang membabitkan beberapa museum lah kita yang termasuk kira negara-negara yang terbabit kalau tidak salah yang dari Indonesia, dari Thailand, Filipina dan juga Malaysia, sama satu yang Inggris tu dari Eropah, yang dari Eropah juga, yang adalah yang punya pelatihnya lah. Jadi berikutnya ya perkongsian daripada Tuan Azri sendiri berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, pengurusan koleksi mengikut piawaian antarabangsa. Jadi di kesempatan ini Tuan ingin sekali diketahui apa sebenarnya langkah-langkah yang dapat diambil agar pengurusan koleksi ini dilaksanakan mengikut piawaian antarabangsa. Puan Nora akan Okey. Mungkin soalan ini boleh ditujukan untuk Puan Nora. Silakan Puan Nora. Okey. Puan mengenai dengan langkah-langkah piawaian tersebut. So dalam melaksanakan projek RIOK untuk meningkatkan dan melindungi warisan budaya ini, selain memudahkan amalan seharian dalam penjagaan bahan kita ni di jabatan di muzium-muzium, so inisiatif Kuala Asia RIOK telah memberikan peluang kepada peserta untuk melihat semula prosedur di jabatan masing-masing itu kan, prosedur apa yang ada. Contohnya penyusunan objek mengikut saiz kah ataupun jenisnya kah, kaedah penyimpanan dan jadual pembersihannya tu macam mana, dan mencadangkan penyelesaian yang baharulah bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap muzium itu. So langkah pertama yang diberikan oleh pihak RIOK
kaedah RIOC, iaitu self evaluation tools, iaitu alat penilaian diri atau so kalau dapat dilihatkan. Okey, jadi akan kita paparkan bersama infografik ya berkenaan dengan kaedah RIOC adalah self evaluation. Self evaluation ini yang ada sekarang ini adalah membantu untuk kita ni membuat keputusan sebelum kita ni organize balik kita ni punya store tu, menyusun balik cara penyusunannya dalam store tu. Kita ni harus dulu membuat survey ni lah dulu sama ada ia perlu ada langkah-langkahnya yang perlu diikuti lah dalam perkara ni sebelum kita ni teruskan mengubah suai keseluruhan store tu. Sebab bahan-bahan artefak ni macam yang boleh kita ni pindahkan sesuka hati kita ni kan. Kalau tu mesti handlingnya tu macam teratur lah. Ikut langkah-langkahnya lah kan. So ia tak itu salah satunya langkah pertama yang perlu diikuti, membuat dulu survey tu. Lepas tu ada menggunakan juga 10 kriteria kualiti namanya tu. So di sini kita ni juga harus melihat ni dulu sama ada tim kita ni cukup ke tidak untuk melakukan sesuatu projek pengubahsuaian terhadap penyusunan store kita ni tu. Yang pertama adalah kita ni memerlukan kekitangan yang pakar. Artinya apa-apa macam tu ia tahu yang berkebolehan dalam handle bahan ni kan. Mesti ada yang tahulah untuk menguruskan pasal kita ni menghandle bahan budaya kan. So ya ada yang bahan sensitif, ada yang rapuh, ada yang diperbuat daripada bahan organik. So mesti ada seorang dalam tim itu yang pakar lah. Dapat membagi nasihat apalah. So yang kedua tu kita ni lihat ada ke indah jual ruang dalam store kita ni untuk memindah-mindahkan barang tu. Pasal tu store penyimpanan ni lihat juga keadaan store tu. Store tu hanya menyimpan bahan koleksi ataupun bercampur dengan bahan-bahan pameran yang lain. Macam ada juga disimpan showcase kadang-kadangnya kan dalam sebuah museum tu. Store ni macam tempat orang simpan-simpan saja. Sebenarnya untuk bahan tu lebih tahan lama, ia punya hayat hidupnya tu kan. Ia perlu disimpan macam kalau koleksi saja. Ikut ia punya kategori. Kalau ia bahan organik, ia akan disimpan dalam kumpulan organik sahajalah. Pasal ia memerlukan suhu dan kelembapan yang berbeza-beza bahan ni. Okay? Setiap objek mempunyai lokasi yang ditetapkan. Artinya bahan tu sudah kita ni tahu ia punya rak tempatnya menyimpan tu kita ni tahu sudah ia perlu disimpan dalam rak yang nombor 1 kah, nombor 2 kah ya. Kita ni dalam store penyimpanan ni menggunakan rak penyimpanan terbuka, ada yang juga menggunakan kabinet kan. Jadi kita ni mesti sudah mengetahui di mana ia akan disimpanlah barang itu supaya indah macam berpindah-pindah banyak pergerakan supaya barang itu indah banyak pergerakannya. Setiap yang seterusnya tu setiap objek boleh diakses tanpa dipindahkan lebih daripada 2 kali objek. Nah, di sini pihak RIOC sudah menggariskan kalau sekiranya kita ni sudah menyimpan barang itu dalam rak yang berkenaan itu, lokasi yang tetap. Kalau kita akan mengambil barang itu mesti ia dua kali step saja. Macam jangan sampai 3 kali macam kita ni simpan ia sebelah dalam. Tapi susunan dalam rak itu ia luaskan. Kadang-kadang kita ni akan menyusunnya di belakang. Ada kata ni lihat macam ada first in last out. Macam ada first in first out macam tu. So macam itulah sekali kalau kita ni akan menggunakan yang
misalnya akan mengambil yang di dalam itu, jadi kita ni harus mindahkan yang depan ni kan. So mesti 2 langkah sajalah. Itu yang Maksimum pentoran lah. yang baik, yang adalah diambil pertama, sekali kedua dan yang terakhir itulah. Kira cuma dua itulah ia itulah punya- maksudnya 2 step itulah. Faham. langkah-langkahnya kan. So lagi mempunyai dasar dan prosedur utama yang diguna pakai. So kami selepas saja kami mengikuti latihan ini, ada manual prosedur kerja yang dibuatlah supaya setiap kaki tangan kita ni yang bertugas dalam perstoran atau bahagian perolehan di Jabatan Museum mengetahui apa langkah-langkah yang akan dibuat apabila berada ataupun mengendalikan bahan warisan budaya ni. So ada prosedurnya lah, sudah dihasilkan. Dan juga yang ke-9 tuan, bangunan dan stor penyimpanan mempunyai perlindungan yang mencukupi untuk koleksi. So ada ia punya fire alarm, ada ia punya humidity controlnya terkawal apa tuan. So kita ni pastikan semua tu dilengkapilah dalam stor penyimpanan itu. Dan alhamdulillah selepas saja kami mengikuti latihan ni, pihak jabatan pun sudah mengusahakanlah apa yang peralatan yang diperlukan macam memperbaiki penghawa dingin. So suhunya sekarang ni terkawal lah. Kawal. Okay. Setiap objek haruslah bebas daripada kerosakan yang aktif dan sedia untuk digunakan bagi aktiviti museum. So ini kami buat secara berjadual untuk membuat pemeriksaan terhadap setiap store itulah. Jadinya macam kalau sebelum kami mengikuti RIOK, macam bahan itu bertimpeh-timpehnya orang, berdouble-double. Jadi setelah mengikuti ini, kami ada menyediakan penyimpanan yang khusus lah. Kami buat bagi berkutak. Kalau ada disediakan tu gambar-gambar macam mana cara-cara kerja-kerja penyimpanan objek itulah. So pemantauan terhadap bahan itu dapat dikawal, macam diperiksa. Mungkin boleh menjelaskan dan juga mengkongsikan apa yang kita paparkan pada ketika ini. Di sini sebelum latihan itu dijalankan kan, kami mendapati macam kami memeriksakan bahan-bahan dalam store itu. So ada bahan-bahan itu yang bertindih-tindih. Jadi bahan kayu yang terbuat daripada kayu itu ada mengalami kerosakan lah. Apanya orang bubukan. Ya ada serbuk-serbuk itu yang merosakkan koleksi kayu. Serangga kecil lah yang makan itu. Jadi macam anai ke tu? Bukan anai, dia lagi halus lah. Lagi halus lah. Macam silverfish macam tu. Ia punya serangga perosaknya itulah. Yeah. Jadi apa yang kami anukan dalam latihan kami ini, ada tim daripada bahagian pemeliharaan jua terlibat. Jadi pakar-pakar dalam mengatasi masalah pemeliharaan bahan ini, diorang menasihatkan untuk kami melakukan freezing method itulah untuk membekukan, mematikan serangga-serangga itu kan, perosak itulah. Jadi mesti lalui freezing treatment ni dulu. Kalau di Brunei ni kita ni masih lagi melakukan freezing ni lah. Kenapa kalau di luar negara macam mana? Diorang ada membuat fumigation yang menggunakan kimia lah, jenis kimia. Ada di Brunei ada, tapi swasta. Pihak swasta yang tapi ada juga. Ada di Brunei. Hanya di museum disebabkan oleh bahan ni macam boleh diatasi oleh pakar dari bahagian pemeliharaan kami. Jadi kita ni lakukan secara in-house sahaja. So ia akan di-freeze selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Azri dan bersama dengan pegawai pemeliharaan yang bertugas untuk mengawal dan menguruskan
apa-apa bahan yang rosak tu kerosak atau diorang yang akan ditreatment itulah. Jadi selepas freezing treatment, rasanya ada mungkin langkah seterusnya yang dibuat selalunya mungkin. Setelah ia 2 minggu tu kira ia tu sudah serangga perosaknya tu pun sudah mati. Jadi kita ni akan bersihkan ia dan ia disimpan di tempat kedudukannya yang sepatutnya lah. Macam tu. Kayu tadi ya. Kalau freezing ni memang untuk Tiada kayu. kesan sampingan kepada produk ataupun artefak tersebut. Oh indah. Ini yang sudah diamalkan oleh mana-mana museum. Untuk bahan kayu sesuai Untuk dilakukan freezing ini tadi. ini. Langkah seterusnya diambil agar perkara ini tidak berulang? Ia lawatan secara berjadual lah tu, berterusan. So kalau didapati ada lagi bahan yang supaya ia merebak ke bahan-bahan yang lain. Jadi kalau dibuat jadual pemeriksaan pemantauan itu secara berjadual lah. Jadinya macam kita ni dapat mengatasi secara berterusan lah. Berterusan. Alhamdulillah. Ini semua sumber ikonik iChrome Rio punya Project Rio. Project Rio sekali, yang telah pun dikongsikan oleh dua narasumber kita. Kita melihat ada beberapa langkah yang diambil agar memastikan proses ini berjalan juga dengan lancar. Jadi kita ni ingin tahu bagi pihak mungkin Tuan Azri terlebih dahulu apa harapan museum untuk waktu ke depannya ni Tuan? Dengan artinya kira saya mulakan saja. Silakan. Dengan adanya pengurusan koleksi yang mengikut piawaian antarabangsa ini, Jabatan Museum-Museum bersedia sebagai pusat kecemerlangan sumber dan penyelidikan untuk menyediakan perkhidmatan kemuziuman yang sesuai dengan piawaian antarabangsa. Sebagai terutama dalam bidang pemuziuman para profesional atau muzium Asia Tenggara ni saling kira bertukar pengetahuan dan idea untuk kira dan juga berkongsi fikiran dan menyediakan idea dalam projek Rio ini untuk memperbaiki keadaan stor penyimpanan koleksi muzium inilah. Alhamdulillah. Jadi itulah harapan telah dikongsikan dari pihak muzium sendiri dan kami pun sudah ambil maklum dan bergembira juga dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pengurusan koleksi mengikut piawaian antarabangsa. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kita pada hari ini bersudi mengongsikan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.